You are watching Eddie Badr's YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, saya nak bawa kisah ataupun cerita mengenai fenomena rock pada awal 1980-an sehinggalah kini. So sebelum itu saya ingin membawa brother and sis semua untuk menelusuri apa yang berlaku pada awal 80-an. Waktu ketika itu rock belum dikenali ramai. Fenomena muzik di Malaysia ketika itu adalah lebih kepada ballad, seperti kumpulan-kumpulan yang top masa tu, banyak kumpulan ya, tapi mereka bukan kumpulan rock lah, kumpulan muzik seperti Alley Cats, Black Dog Bone, Carefree. Mereka menguasai corong-corong radio dengan artis-artis solo seperti kalau awal 70-an sebelum masuk 80-an tu, Hail Amir, Uji Rashid sangat popular. Mereka berduet dalam album-album mereka, Sani Sahuri dan ramai lagi, Sharifah Aini ya. Kemudian tahun 80-an tiba-tiba muncul satu persepsi ataupun fenomena baru yang mana tiba-tiba berlaku satu pergerakan yang mana dilihat anak-anak muda mula pakai seluar ketat. Baju jaket kulit, kadang-kadang seluar ketat dengan singlet, lepas tu pakai jaket dan sebagainya. Fenomena apakah ini? So betul, pada masyarakat ketika itu kita ketahui waktu dulu sangat sukar untuk kita bertemu dengan orang yang bertudung ya. Kalau awal 70-an dulu, boleh katakan rata-rata perempuan ataupun wanita Islam di Malaysia ni tak pakai lagi tudung. Jadi bila nampak orang pakai tudung, oh lain macam. Ia berbeza dengan apa yang berlaku sekarang. Lihat ya, maknanya pergerakan agama itu selari naik ya. Maknanya orang makin lama makin faham tentang agama. Alhamdulillah. So daripada tak pakai tudung, ramai yang tak pakai tudung, sikit yang pakai tudung, bila orang lihat yang pakai tudung ni, dia rasa pelik. Tapi sekarang hari ini terbalik ya. Kalau kita tengok orang yang tak pakai tudung, kita rasa pelik pula. Sebab majoriti orang Islam dah pun menutup aurat. Itu Alhamdulillah. So maknanya perkembangan. So saya tak nak cerita pasal tu. Saya nak cerita mengenai fenomena rock. Apa pandangan masyarakat ketika itu? Saya berada di situ pada tahun itu dan usia saya waktu itu ialah 17 tahun. So saya ingat, saya bagi tahu brother and sister semua, saya boleh ingat perkara-perkara ini kerana saya menulis. Apa yang berlaku kepada saya sepanjang hidup saya menulis. Dan kita harus ingat bahawa setiap kejadian yang berlaku dalam hidup kita, kalau kita tulis, dia akan sebati, dia akan menjadi kita lebih ingat apa yang berlaku. Contoh, apabila daripada tahun itu, kemudian tahun saya dengan ekspedisi, saya keluarkan majalah konsert, saya menulis. Jadi cerita-cerita ekspedisi di peringkat awal tu semua saya ingat, jelas ingat kerana saya menulis, saya ingat balik dan sebagainya. Begitu juga dengan sekarang, apabila saya bercerita, saya mula bercerita tentang real ekspedisi dan sebagainya, dia flashback. Semua everything segar dalam ingatan. Okey, saya nak sambung.
fenomena rock ni apa masyarakat pandang. Orang masa tu masyarakat Malaysia dia bila dia lihat je, oh mak rock rambut panjang dengan seluar ketat dan sebagainya, ini mesti penagih dadah. Betul tak? Kalau tak percaya pergi tanya mak-mak kita. Yang mana sekarang yang ada usia 55, 60, 65, cuba tanya mereka. Ada di kalangan kawan-kawan saya yang usia sekarang 65, 60-an lah. Mereka ni dulu memandang serong lah orang-orang rock ni. Sebab itu saya dengan mereka kadang-kadang, dadah lah tu Eddie, kata dia. Dadah lah tu bro, dia kata. Sebenarnya saya ada tujuan ya, saya rapat balik dengan Bro and Sis sebab kita nak ajak Bro and Sis ke arah yang lebih baik. Maknanya kita berhibur, kita nak rock ke, nak apa ke, kita mesti kena ingat Allah juga. Betul tak? Okey, saya balik kepada fenomena tu. Apabila ada je mat rock ataupun minah rock, dia jalan dengan satu kumpulan dengan seluar ketatnya, dengan baju berwarna-warninya, dengan rambut yang panjang, gondrong. Mereka ni dilihat negatif. Mereka sangat-sangat dilihat sangat-sangat negatif pada pandangan masyarakat pada ketika itu. Jadi dia tak sama dengan sekarang ya. Sekarang orang dah terima. Waktu dulu mencabar, sangat mencabar. Jadi waktu ketika itu saya juga ada band lah, band main-main suka-suka dengan kawan-kawan di Segambut. Kita form band bukan untuk recording pun, untuk kita jamming lah. Kita jamming lagu-lagu Dayo, lagu-lagu Scorpion, Deep Purple. Kita jamming juga sebab kita minat kan. Tapi saya vokal lah. Kita orang dulu siapa-siapa boleh jadi vokal, tapi siapa yang boleh nyanyi ikut nada lah. So ada band juga, tapi saya taklah usaha dia orang ni, bawa dia orang ni sampai jadi recording artist. Saya habis kat situ je. Pada tahun 1981, waktu sebelum search datang ke Kuala Lumpur, waktu tu kumpulan yang top rock ni hanya dari Singapura je, iaitu Ramli Sarip. Kumpulan Sweet Charity. Sweet Charity. Kemudian ada Sweet Charity ni banyak lagu lah. Batu, yang kita orang juga jamming lah lagu-lagu dia. So phenomenal rock ni di Singapura dia awal. Kerana apa? Dia waktu tu komunikasi breakdown kan. Kita telefon pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi Singapura dia orang dah jauh lebih ke hadapan. Jadi dia orang dah dapat menguasai media ketika tu. Jadi mereka keluar. Mereka dapat satu baru, ya, mereka keluar. Sweet Charity masa tu. Ramli Sarip meletup-letup lah masa tu dengan Sweet Charity-nya. Kemudian saya dengar sebab Singapura dengan Johor Bahru ni sebelah kan. Saya dengar fenomena ini bangkit di Johor. Saya bukan nak nafikan negeri-negeri lain ya, tapi yang ini menurut pandangan saya lah. Jadi fenomena rock ni bangkit di negeri Johor, di JB khususnya. Jadi band-band ni banyak lah dekat masa tu, dekat JB ada studio jamming dan sebagainya. Jadi band tumbuh bagai cendawan. Tapi antara yang saya pertama sekali kenal adalah Search lah. Kerana waktu ketika tahun 81 kalau tak silap saya, mereka ditubuhkan. Mereka telah mencari-cari tapak. Ya, semua band kalau dia nak berjaya, dia kena datang Kuala Lumpur. Betul tak? Kerana Kuala Lumpur adalah
pusat hiburan ataupun pusat di mana semua syarikat rakaman berpusat di Kuala Lumpur. So jadi Search telah berusaha untuk mencari tapak di Kuala Lumpur. Mungkin mereka tak boleh datang begitu je. Dia masing-masing ada kisah dia. Tapi yang menurut sudut pandangan saya apa yang saya lalui, saya pandang, saya rasa Search mula-mula datang ke Kuala Lumpur apabila wujudnya satu hard rock cafe di Taman Tun. Pernah dengar tak? Mesti tak pernah dengar kan. Semua orang tahu hard rock cafe mesti dekat Concord kan. Betul tak? Mesti fikir Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe dekat Concord lah, mana ada lain. Tengok Wikipedia, sejarah, Google semua, mana ada tempat lain. Berdeah lah. Menipu Eddie ni. Tak percaya, cuba tanya Search. Tanya band-band lama, Bloodshed, Left Handed. Ada tak hard rock di Taman Tun? Saya cerita sikit. Pada tahun 1982, ketika saya tunggu SPM, maknanya saya pun ada band tadi, jamming dekat Pertama Kompleks, Do Re Mi Studio kan. Jamming, saya pun jumpa lah ramai rockers. Dah mula bangkit lah rockers waktu tu, tahun 81, 82. Tapi diorang ni rockers, pemuzik ni tak ada tempat untuk jam. Sekali tiba-tiba Mr. Wong, seorang Cina, Tokyo Fiberglass, Tokyo Fiberglass kalau tak silap saya, dia buat macam-macam lah dengan fiberglass dia. Tokyo ni dia minat muzik, minat ni apa semua. Dia kata mungkin saya pernah berbual lah dengan dia dalam Hard Rock Cafe fake ni. Jadi dia kata saya minat, sebab tu saya pun tak tahu macam mana kan. Tiba-tiba ini kumpulan muzik ni nak main, dia orang nak jamming kat sini. So saya kata why not. So bila dia bagi kebenaran, waktu tu orang rock baru nak bangun, baru nak bangkit dekat ibu kota. So jadi tak ada satu tempat pun yang ada muzik rock. Jadi tiba-tiba Hard Rock Cafe ni, yang kepunyaan Mr. Wong ni tadi, dibangunkan di Taman Tun. Dia macam sama sebiji macam Hard Rock Cafe hari ni, cuma dia tak ada lesen lah daripada antarabangsa. Jadi dia buka, cantik lah dalam dia apa semua. So saya pertama kali masuk Hard Rock Cafe tu bukan kerana saya nak enjoy ke nak apa, saya nak tengok rock. Masa tu kumpulan rock Search lah. Saya tengok dekat situ. Search ada perform, Left Handed ada perform. Tapi dia gile-gile lah. Dia gile-gile dalam seminggu. Lama-lama tu Wong ni tengok, agaknya Mr. Wong ni tengok, dia kata, oh Search ni boleh tarik crowd. Memanglah ramai juga rockers yang daripada seluruh Kuala Lumpur lah. Daripada Segambut, daripada Sentul, daripada Kampung Baru, daripada Selayang, daripada Kerinci, daripada Pantai Dalam, daripada PJ, Old Town dan sebagainya. Jadi diorang ni tak ada tempat nak layan rock. Jadi semua datang ke Taman Tun untuk melihat persembahan Search. Saya pertama kali masuk ke dalam Hard Rock Cafe tu pada tahun 1982. Saya tengok Amy lah yang menyanyi, Amy Search. Jadi Amy, kalau tak silap saya, nanti saya cuba ingat dia, Amy, gitaris dia Hillary Ang, saudara Hillary. Kemudian drummer Yazid lah, arwah Yazid. Kemudian bassist Nasir. Second lead dia, kalau tak silap saya, Rahman. Saya tak pastilah, saya tak ingat Rahman. Masa tu Kid dengan Nordin belum ada lagi. Menusuk memori kenangan
Jadi diorang ni tiap malam saya pun nampak juga Man Kidal dekat situ kadang-kadang Man Kidal ada, M Nasir ada datang tengok. So daripada sinilah, daripada Hard Rock Cafe palsu ni, fake, munculnya kumpulan-kumpulan rock. Kemudian ada lagi satu kelab yang juga memberi peluang kepada kumpulan rock, wujud di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Kalau tak silap saya nama dia Red Roost, bukan Red Roost, Red Roost ya Allah. Nantilah kalau saya ingat saya bagi tahu. Tapi dia ada dekat bawah Dashrun Hotel tu. Saya pernah sebut tapi saya terlupa pula sekarang ni tengah live kan. Okey, tak apa, tu later saya akan taruh dalam komen lah. So club tu ada di bawah Dashrun Hotel dekat Jalan Tuanku Abdul Rahman tu, bawah dia. Red Rooster lah, something like that lah nama club tu. So ada 2 club yang membenarkan kumpulan muzik ni. Jadi fenomena waktu tu bila kita balik, masyarakat ni dia pandang rockers ni 2 je dia nampak. Satu, pertama, ini penagih dadah lah ni. Kedua, tak ada masa depan. Mereka ni tak ada masa depan. Itu 2 pandangan negatif masyarakat pada ketika itu terhadap rockers. So hidup rockers ni memang susah lah zaman dulu. Dia tak diterima, masyarakat tak terima dia, orang pandang serong, rambut panjang, seluar ketat macam tu, mesti penagih dadah. Tak penagih dadah, benda yang tak elok lah semua dilontarkan kepada rockers. Tengok. So rockers ni tadi macam saya cakap, kalau dia penagih dadah, lepas itu dia tak ada masa depan, tak ada siapa orang Islam yang nak ambil rockers ni kalau boleh sebagai menantu. Kalau ada yang ambil, mesti dicemuh oleh masyarakat, mereka akan mengumpat, mengutuk dan sebagainya. Berbeza ya dengan sekarang. Sekarang tak ada masalah. As long as rockers tu ada kerjaya dan sebagainya. Berbeza ya. Jadi waktu dalam Hard Rock Cafe ni saya lihat search, mereka main lagu-lagu sama seperti kita orang jamming tadi, lagu-lagu Scorpion, lagu-lagu Deep Purple, lagu-lagu James Dio, We Not Gonna Take It. Lagu tu top lah dulu kan. Siapa tak tahu lagu tu memang pelik lah. Lepas tu Holy Diver. Holy Diver, na 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 na. Tengok lagu tu saya dah tak ingat lah lirik dia berapa lama dah kan. Tapi lagu-lagu tu semua berkumandang. Lagu Scorpion, lagu ni semua berkumandang di Hard Rock Cafe palsu ni milik Mr. Wong ni. So saya datang situ, minum kok, tengok show mereka sebab saya memang minat daripada dulu lagi. Saya suka muzik yang mereka bawa, fenomena yang berlaku tu saya suka. Jadi saya bersama mereka. Tapi honestly kita tak adalah sampai terbabit dengan dadah. Kita minat muzik je, kita minat gaya mereka, fenomena baru. Okey, kemudian M Nasir pun juga ada datang Hard Rock ni. Kalau M Nasir dengar lah saya cakap ni, dia mesti boleh sahkan. M Nasir, Man Kidal. So dekat sinilah M Nasir berkenalan dengan kumpulan Search. Kalau tak silap saya lah. So daripada situ titik tolak 1982 tu, lepas Search main dekat situ, Polygram telah melamar mereka. Waktu tu M Nasir juga Polygram. Waktu tu kembara Hati Emas, siapa tak kenal? Siapa tak kenal M Nasir? Kembara, Hati Emas. M Nasir juga merupakan penerbit lagu-lagu, banyak lagu-lagu Alley Cats yang meletup masa tu. Dia juga yang cipta M Nasir masa tu. Jadi pemuzik ni kalau dapat M Nasir tu kira macam dapat emas lah waktu dulu lah. Jadi Search telah bernasib baik kerana mereka telah bertemu dengan M Nasir dan M Nasir telah membawa mereka mungkin ke Polygram ya.
Polygram, Polygram Singapore. Mereka telah menandatangani dengan Polygram Singapore dan kemudian merakamkan album di Lion Studio Singapore sama dengan Levin Bond. Tempat Levin Bond buat, M. Nasir penerbit album Search. Kemudian penolong penerbit dia Eric Yeo. Kalau Levin Bond, Eric Yeo penerbit dia. Jadi maknanya antara kaitan tu ada. Maknanya zaman dulu dia sikit kan, dia punya community yang berada dalam kelompok rock ni sikit lagi. Jadi saya ada dekat situ, kemudian menyaksikan kejadian itu dan kemudian kita tunggu dan akhirnya Search telah melahirkan album pada tahun 85 kalau tak silap saya. Lagu album Cinta Buatan Malaysia. Cinta buatan Malaysia, cinta buatan Malaysia. Cuba tengoklah lagu best-best. Isi dan kulit. So itu antara lagu-lagu lah. Tapi dekat Hard Rock Cafe tu, lagu-lagu ni dia orang dah main dah. Dia orang dah tukar ada yang copyright, ambil lagu daripada kumpulan lain, kemudian mereka tukar lirik dan sebagainya. Sedap waktu ketika itu memang fenomena rock bangkit. Jadi Search tiba-tiba dapat tempat dalam radio, mungkin dengan bantuan M. Nasir saya rasa sebab M. Nasir dia orang semua dah kenal dengan Ellie-Cat-nya, lagunya, kembaranya, kumpulan kembaranya. Jadi dia mempunyai hubungan yang baik dengan stesen radio. Waktu tu hanya RTM saja yang ada. So mungkin kerana apabila M. Nasir terbabit, jadi stesen radio dan TV ni dia melihatlah, M. Nasir. Jadi dekat situ dia, sebab dia orang dalam muzik ketika itu M. Nasir agak menonjol. Jadi apabila Search ikut track tu bersama M. Nasir tadi, dia mudahlah untuk dapat masuk ke stesen radio dan TV. Jadi maknanya track dia betul. Jadi antara yang saya ingat lah, maknanya fenomena rock di Malaysia ni berlaku banyak dengan bantuan Datuk M. Nasir lah. Kalau dia tak ada, mungkin pada ketika itu atau mungkin lambat lagi baru kita akan dapat menikmati lagu-lagu seperti itu. Bila rock ataupun Search keluar dengan album Cinta Buatan Malaysia, satu fenomena seluruh Malaysia dikejutkan dengan satu irama yang berbeza lah mereka ni dengan kumpulan-kumpulan seperti Ellie-Cats, Black Dog Bone, Carefree tadi, Sweet September. Mereka berbeza lah. Sons of Adam dulu. Jadi Search telah membawa fenomena rock ke Malaysia. Mereka kemudian adalah sparring mereka seperti Left Handed, Bloodshed, kemudian Bangkit Bumi Putra Rockers, Wings, banyak band muncul bagai cendawan. Bersama kita bina semangat yang hilang, cinta kenangan silam. Bersamamu kekasihku, dari Tuhan kita diciptakan, karena cinta kita bersuara, semangat yang datang. Sampailah tahun 86, 87, Handy Black, Levin Bond, banyak kumpulan. Kemudian 87 saya kenal Mael. 88 kita start ekspedisi dengan nama Tragedi waktu tu. Okey, daripada situ sampailah hari ini, maknanya penguasaan Search tadi masih kekal. Search masih dikenali ramai, cuma dia tak ada album yang bagus buat masa ini untuk diingati.
Tapi mereka pernah meletup dengan lagu Isabella, ya. Apa ni lagi satu, apa dah, Bulan Madu apa benda lah, saya pun tak ingat lah. Tapi Isabella memang meletup lah, sampai ke Indonesia, ya. Dikenali search. Kemudian ekspedisi, kemudian ada bangkit lah. Apabila rock dah bangkit pula kumpulan-kumpulan pelapis kepada genre pop tadi, seperti slam, Aming Spring, rock yang biasa-biasa, yang relax, tenang, ada juga keluar, seperti Iklim. Sedap lagu-lagu Iklim apa semua. Jadi fenomena rock ni daripada pandangan negatif masyarakat kepada rockers, kemudian apabila rockers berjaya menaikkan ekonomi mereka, mula dikenali ramai, nampak keluar TV, keluar majalah-majalah, kumpulan rock search dah mula pakai kereta yang mewah sikit ni apa semua. Jadi masyarakat ni telah berubah pandangan. Maknanya pandangan masyarakat ni dulu, rockers ni sengkek dengan gejala dadahnya, dengan tak ada masa depannya. Tiba-tiba ada orang yang boleh mencipta sejarah, melakar sejarah, jadi artis rakaman, kemudian mempunyai kehidupan yang lebih baik. Jadi bermakna mereka telah tersalah anggap sebelum ini, dan barulah mereka pelan-pelan menerima kita. So sehingga hari ini kalau kita pergi mana-mana, rockers tak adalah orang pandang sero macam seperti tahun 80, awal 80-an dulu. Kalau awal 80-an dulu, kadang tu kita nak menyorok kan. Sebab apa? Kita je dalam kelompok tu, kita je yang macam tu. Yang lain semua pandang kita, daring kita semacam. Betul, ini berlaku. Kalau siapa rockers ada rambut panjang sikit apa semua, orang semua pandang je. Kalau kita jenis tak malu, tak apalah. Tapi kebanyakan rockers ni dia nampak je macam tu, tapi dia malu. Dia tunduk tengok, kenapa dia orang ni tengok aku ni, kan? Okey. Jadi itu lebih kurang saya ringkaskan ulasan ni. Nanti dah tengok tadi kan, macam mana cara mereka berpakai. Saya dah selitkan gambar-gambar tadi. Tengok macam mana zaman dulu dengan zaman sekarang. So lebih kurang saya dah bawa pengalaman saya tu, saya bagi picture, semua dah nampak lah kan apa yang berlaku daripada awal tahun 80-an sampailah hari ni. So harap ia dapat membantu menyegarkan rasa dan perasaan kita terhadap irama rock, tetapi pada masa yang sama masa berubah. Macam saya cerita tadi, daripada orang tak pakai tudung, ramai sangat perempuan, wanita Islam yang tak pakai tudung pun, tak tutup aurat. Sekarang dia beralih-alih, beransur-ansur, semua dah pakai. Rockers, wanita yang sis-sis yang minat rock pun dah start pakai tudung tutup aurat. So ini bermakna agama sangat penting. Kita nak buat apa pun, ya, kena kita berbalik kepada agama. Maknanya dalam apa kita nak buat, saya ambil sikit je. Ini penting. Kalau kita dengar kan ada kisah Nabi ni sikit dalam bab muzik. So dengar sikit Okey. Waktu ketika Nabi masih muda, waktu tu dia mengembala kambing di atas bukit. Kemudian dia sukalah, dia di Mekah masa tu, dia dengar ada orang kahwin ke, ada majlis lah. Jadi ada majlis, ada muzik, nyanyi kan. Allah, nyanyilah qasidah ke apa ke. Jadi Nabi kata, sahabat dia tu yang jaga sekali tu, gembala kambing dengan dia tu, dia kata, aku nak pergi tengok sekejap lah. Kau tunggu sekejap boleh? Dia kata, kawan dia kata, okey. Kau pergi sekejap, jangan lama sangat. Saya tambah lah tu. So Rasulullah pun pergi. Ini ada hadis sahih, Rasulullah pergi. Sampai ke tempat tu, Rasulullah mendengar lah muzik tu. Dengar muzik. Lepas tu Allah tidurkan dia. Allah tidurkan Nabi. Nabi tertidurlah sampailah habis majlis tu. Lepas tu jadi dia maknanya Allah
nak tunjukkan pada kita, muzik dia minat muzik ni dalam jiwa Nabi pun ada. Dia memang minat lah. Kalau tidak, takkanlah dia tinggalkan kambing, gembalaan dia, datang nak dengar muzik. Tetapi Allah SWT guide dia. So guide apa yang Allah SWT tunjuk pada dia tu ialah kita boleh dengar muzik, tapi jangan over. Jangan overacting, jangan sampai hidup muzik. Apa ni, makan muzik, minum muzik, tidur muzik. Tak boleh lah, kita berpada-pada lah. Maknanya kita muzik, tapi at the same time kita kena ingat apa tanggungjawab kita. Solat 5 waktu, ikut apa yang Nabi suruh buat. Jadi tadi nampak. Kemudian lagi sekali, maknanya peristiwa yang berlaku pada Nabi ni SAW, bukan berlaku sekali, 2 kali. Mula lagi sekali ada lagi majlis macam tu, Nabi turun lagi. Rasulullah SAW turun lagi. Dia tinggalkan apa semua macam sama kejadian pertama tadi, dia turun ke bawah. Dia pun dengar muzik. Kemudian Allah lenakan dia. Sama aja macam yang pertama, dia terlena habis majlis, dia terbangun, dia balik. Dia sampai dekat sahabat dia tadi yang tolong jaga kambing tadi, sahabat dia tanya, bagus ke muzik dia? Seronok ke majlis tu? Nabi SAW kata, aku dengarlah sekejap, lepas tu aku tertidur. Nampak bagaimana Allah SWT mendidik atau menjaga orang yang akan dilantik sebagai Nabi, dan dia sejarah itu telah diceritakan oleh Nabi sendiri kepada sahabat-sahabat dia, dan sampailah kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih. Jadi cerita ini menunjukkan bahawa Allah SWT dia bukanlah dia memang dah campakkan, bukan kepada kita je. Kalau kita ni umat dia, Nabi SAW pun Allah SWT campakkan minat dia terhadap muzik, bunyi-bunyian. Jadi ini ada dalam hadis. Nabi turun dengar muzik, tapi Allah block dia, stop dia. Maknanya kita kena ikut. Kalau kita nak selamat, kita boleh dengar muzik at the same time, tapi mesti kena baca Quran juga. Mana kena levelkan. Life kita kena ada balance. Okay, brother, sister, tolong kita balancekan hidup kita. Muzik juga, tapi kita tak boleh lah, kita kena, bila kita mengaku kita Islam, kita kenalah melaksanakan tanggungjawab kita semua terhadap Allah SWT. Okey. So saya ringkaskan, begitulah lebih kurang perjalanan fenomena rock yang pertama dulu di Malaysia. Mungkin ada yang nak tambah, tapi itu yang saya bagi tahu ni apa yang saya lalui. Kalau dia orang lalui search lalui mungkin lebih banyak, tapi melalui apa yang saya lalui, itu yang saya ceritakan tadi. So saya harap hidup rock sampai bila-bila, dan jangan tinggal solat. Semoga kita semua terus mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT bagi kita kehidupan yang lebih baik nanti di akhirat. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.